Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan ini adalah permulaan hari yang baharu untuk kita berikan dan bersama dengan anda sepanjang 1 jam 30 minit ini bersama dengan saya Hanif Miswan untuk kita terus bersama-sama di permulaan minggu hari Isnin edisi 22 Mac 2021 Isnin 9 Syakban 1440 Hijrah. Apa khabar semuanya? Diharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang terbaik. Maklumlah ini masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan dan bersyarat mengikut negeri dan kawasan masing-masing. Kita terus patuhi SOP, kita terus mengingatkan satu sama lain kerana di dalam kita menikmati ataupun ada sedikit kelonggaran sepanjang hujung minggu ataupun beberapa minggu sebelum ini, pastinya kita perlu lebih kekal cakna berkaitan dengan kes COVID-19 penularan yang semakin dekat sebenarnya dengan komuniti dan masih lagi berlegar-legar sesama kita untuk kita terus patuhi SOP untuk kita sama-sama ingat mengingati di antara satu sama lain. Baik, banyak sekali perkongsian akan kita kongsikan bermula pada hari ini, minggu ini dalam Malaysia hari ini untuk kita bawakan dan seterusnya untuk kita sama-sama memberikan ilmu, memberikan informasi, perbincangan berkaitan dengan segala isu dan juga perkembangan di dalam Malaysia terutamanya. Hari ini akan kita bawakan satu topik yang sebenarnya menggegar juga berkaitan dengan industri pemakanan Malaysia, iaitu berkaitan dengan satu isu lah berkaitan dengan telur yang menjadi makanan ataupun satu hidangan ruji dan juga utama bagi rakyat negara kita, dan ada satu isu yang membabitkan berkaitan satu kuman yang dilaporkan telah pun berjaya ataupun telah pun ditemui dikesan untuk berada dalam pasaran pada ketika ini, dan sedar atau tidak ianya telah pun mula dikesan di negara jiran apabila beberapa telur yang dieksport ataupun diimport telah pun ditemui mempunyai satu kuman Salmonella Enteritridis, dan ianya mengakibatkan negara jiran kita Singapura untuk menarik balik telur yang telah pun dihantar ke sana, dan ini terus sahaja mendapat satu perhatian dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengeluarkan satu kenyataan bahawa kita telah pun menganalisis sampel sebanyak 364 sampel telur yang dikeluarkan di beberapa ladang di Jeram, Selangor berikutan penemuan Salmonella Enteritridis yang telah pun dilaporkan baru-baru ini. Dan ini agak serius kesannya yang dilaporkan membabitkan penemuan ini, dan dikatakan kalau mengikut penemuan dari sudut kesihatan yang mempunyai cetakan kod CES 008 yang membabitkan semua kelompok daripada sebuah syarikat ataupun sebuah ladang di Jeram. Sejenis bakteria yang boleh hadir dari satu pencernaan ayam dan boleh mencemari telur ayam melalui pencemaran silang daripada najis ayam. Okey, ini akan kita bincangkan satu persatu perkongsiannya dan juga perkembangannya nanti kerana kita akan bersama dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina dan juga Ketua Laboratori Pendidikan Sains Halal dan Perkhidmatan Halal untuk membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Saya tidak kesorangan di studio sebenarnya. Saya akan ditemani oleh rakan-rakan yang akan bersiaran dari rumah, dan untuk hari ini edisi Isnin saya akan bersama dengan Fariha On yang berada di rumah. Fariha, bagaimana? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Hanif, baik. Hanif Ya. okey ke tu? Seorang-seorang kat situ? Saya cuba untuk okeylah. Kenapa awak tinggalkan saya ni, Fariha? Alah, sehari je pun. Esok ada lagi akan teman awak. Tiap-tiap hari orang temu. Bagus awak Ramai peneman. Okey, apa pun selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Di studio ada Hanif. Kalau saya teman Hanif ni dia jauh lah. Jarak walaupun kita kawalan Kediri 1 meter, 1.5 meter, tapi ini jauh sedikit. Kita menyemanjir dia jauh je. Okey, apa pun Hanif, mungkin kita boleh ucapkan tahniah juga kepada pemain seorang lelaki nombor 1 negara kita badminton untuk sukan badminton semalam kan? Ya. Lee Si Jia atas kemenangan merangkul kejuaraan besar pertamanya dalam kejohanan badminton All England ini, kejohanan tertua kejohanan badminton tertua kan di dunia. Jadi ini pastinya satu lagi kejayaan yang harus kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Dah 4 tahun kan kita menanti kemenangan seperti ini selepas Datuk Lee Chong Wei pada 2017. Ya. Dan kemenangan Lee Si Jia ni kalau kita boleh imbas kembalilah sebab semalam saya agak sibuk sikit mengikuti perkembangan ni dengan bola sepaknya sedang berlangsung, dengan badmintonnya juga berlangsung sekali. Ramai mengatakan ianya seakan mengimbau ketika kemenangan Hafiz Hashim
ketika menang All England juga di usia yang muda juga. Ya. Lee Zijia baru berusia 22 tahun dan sebab kalau Datuk Lee Chong Wei dia menang ketika dia adalah sebagai favourite tau, kali pertama dia menang. Jadi Lee Zijia ni dengan menang rubber set, kemudian ada tie break sehingga mata penentuan 30. Kalau main badminton tu 30 lah dia punya maksimum kan. Jadi sangat mengujakan lah kemenangan ni. Kan sengit juga kalau kita tengok 3 set tu 30-29. Wow, 30 kita kalau buat badminton 15 pun kita dah mengah. 20 set kedua 20-22 dan set ketiga itu 21-9. Jadi saya rasa dalam sukan badminton ini baru kita nampak lahirnya permata baru kan. Kalau tadi Hanif kata umur baru 22, nombor 3 dan sebagainya, itu di usia itulah baru kita dapat melihat ada yang menyinar dalam sukan badminton. Ya, betul. Dan kita harapkan juga kejayaan ini akan ada lagi permata-permata baru seperti apa yang telah kejayaan yang telah dicipta oleh Lee Zijia ini. Dan dia dapat terus perkongsian dari Datuk Lee Chong Wei mengatakan bahawa sebabkan kita Olimpik Tokyo dijadualkan akan berlangsung pada bulan Julai nanti, dan ini antara harapan kita lah kalau jadi berlangsung di Tokyo ni, sebab masih lagi belum diputuskan sepenuhnya. Mungkin dalam sukan badminton selepas Datuk Lee Chong Wei, Lee Zijia bukan nak letakkan sebarang harapannya ataupun tekanan tapi sekurang-kurangnya dia bolehlah untuk memberikan harapan pingat kepada Malaysia. Okey Fariha, bagaimana sebenarnya anda melihat kepada topik kita pada pagi ini? Telur Ya. Telur ni saya pasti semua orang kalau macam dia malas nak masak, telur lah penyelamat dunia. Betul. Kan? Kalau macam masak nasi, telur goreng dah. Tak kecap sikit okey dah kan. Jadi saya lihat bila kata adanya bakteria Salmonella enteritidis ni, macam pastinya itu pun akan menakutkan kita juga, sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana telur tu mempunyai bakteria gitu kan. Kita tak tahu macam mana nak sebab sekarang ni telur ni banyak isu. Kadang-kadang ada yang telur tiruan kan. Tapi ini isu baru pula. Jadi saya rasa agak sangat-sangat membimbangkan jugalah. Sebab kalau kata telur ni, kalau tak ada siapa je rumah tak ada telur tu, itu memang sebab dia merupakan sumber protein yang dah lah dia paling utama, paling senang. Kalau macam awak lah Hanif kan, awak luka ke, bau lepas pembedahan ke, doktor akan sarankan makan telur banyak-banyak untuk cepat sembuh luka tu. Ya, betul. Dan sebab kalau dulu waktu muda remaja, telur ni antara menu wajib untuk kita mulakan sarapan kan? Dengan telur. Awak kalau makan telur yang betul rebus ke, telur goreng betul-betul ke, telur separuh masak ke? Kalau pagi memang kita kena separuh masak lah. Sekurang-kurangnya 2 ke 4, sebab ianya akan beri banyak sumber tenaga dan juga pelbagai khasiat yang ada, dan ianya memang perlu dimulakan sebab secara saintifiknya memang ada bantuan dari sudut tenaga lah. Dan lepas tu kalau macam sekarang ni, macam yang awak cakap, saya sangat setuju sebab ini antara menu yang akan membantu kita kalau kita dah macam tak sempat nak masak, tak tahu nak masak apa, ataupun kita hanya tahu masak telur saja. Macam saya lah. Saya hanya tahu masak telur saja, dan ia menyelamatkan saya daripada orang cakap pandai tak masak? Pandai. Masak telur lah kan. Dan telur memang penyelamat lah Ya, betul. Tapi kalau sekarang ni, kalau isu sekarang ni kan, bila dah ada bakteria SE ni kan, saya rasa sebab kuman ni dia akan hidup pada benda mentah. Maknanya sekarang ni telur kena masak betul sebagainya. Kalau awak suka separuh masak sekarang ni, awak kena hati-hati lah. Nanti awak kena tanyalah tetamu macam mana. Kan? Sebab dia kata kuman ni hanya boleh dimusnahkan oleh haba. Okey, itu kita akan kongsikan nanti. Fariha, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dadak Akhbar. Saya ambil sikit, awak ambil sikit Sikit-sikit. Maklumlah, hubungan jarak jauh ni macam tu lah. Alamak, LDRR lah. Okey, saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Ini ada perkongsian berkaitan dengan satu isu lagi yang sangat diinginkan ataupun sangat dibincangkan sekarang ini selepas beberapa perkongsian berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ini 6 syarat boleh beraya di kampung di muka hadapan berita harian ini. Dengan penurunan kes COVID-19 dan program imunisasi, memberi harapan umat Islam di negara ini mungkin boleh menyambut Aidilfitri di kampung pada tahun ini. Menurut Kementerian Kesihatan, telah menyerahkan 6 indikator yang akan dinilai sebelum memberi kebenaran pergerakan rentas negeri, iaitu jumlah kes harian termasuk kadar sembuh, trend kadar kebolehjangkitan,
kadar dan jumlah kematian, keupayaan katil dan ward ICU hospital, situasi semasa petugas kesihatan dijangkiti serta ujian saringan di lapangan, persempelan, pra-pembedahan dan kemasukan ke ward. Jadi dengan adanya berita sebegini, ada 6 perkara dan boleh dibaca di halaman ke-6. Dilaporkan petunjuk tentukan balik kampung Ra'i Aidilfitri. Maklumlah dengan kehadiran Ramadan yang bakal tiba kurang daripada 30 hari saja lagi nanti. Orang ramai mungkin benar merentas negeri untuk pulang ke kampung menyambut Aidilfitri pertengahan Mei depan jika 6 faktor yang menjadi indikator seperti yang dikatakan tadi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dapat dicapai dan kepatuhan tinggi kepada prosedur operasi standard SOP ketika ini dikekalkan. KKM melalui Facebook semalam memaklumkan Kementerian Rentas Negeri akan diputuskan berdasarkan penilaian risiko membabitkan 6 faktor yang dikatakan sebentar tadi. Selain itu, keupayaan katil dan ward unit rawatan rapi ICU di hospital, situasi semasa petugas kesihatan yang dijangkiti dan ujian saringan di lapangan. Termasuklah selain daripada COVID-19 ini, penyakit-penyakit lain seperti influenza, jangkitan pernafasan akut teruk, sari dan persempelan pra-pembedahan serta kemasukan ke ward. Jadi ini sikit sebanyak sekurang-kurangnya menjawab persoalan berkaitan dengan ialah kalau tahun lepas saya kira sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini semua perayaan besar hanya disambut dengan segala SOP yang sangat ketat dan berkemungkinan ada sinar untuk sekurang-kurangnya mereka yang ingin pulang ke kampung ini sekurang-kurangnya dapat beraya bersama dengan keluarga lah seperti Fariha lah. Tahun lepas ya Fariha? Itulah semua kan tahun lepas memang kita dapat menikmati hari raya itu macam jumpa family dan sebagainya jauh semuanya video call apa kan kita takbir dengan keluarga pun semua melalui video dan sebagainya. Diharapkan tahun ini kalau kita betul-betul menjaganya itu insyaAllah kita dapat menikmati tarawih dan juga Syawal nanti bersama keluarga kan. Baik, saya kongsikan di Harian Metro boleh? Boleh silakan. Ya, okey. Ini satu lagi saya rasa isu yang agak besar dan berat juga kalau kita melihatnya kita sebagai rakyat Malaysia. Ini berkaitan dengan hubungan diplomatik dua buah negara, Malaysia dan juga Korea Utara. Ini dilaporkan di halaman ke-13 dah pulang ke Pyongyang. Staf diplomatik Korea Utara dan juga ahli keluarga nampaknya semalam telah berlepas di KLIA petang semalam. Ini berikutan daripada insiden yang dikatakan mereka mendakwa bahawa kerajaan Malaysia mengekstradisi seorang rakyat Korea Utara yang menetap di negara Malaysia ini ke Amerika Syarikat sebagai satu insiden konspirasi musnah hubungan dua hala ini. Kalau nak tahu, nak memahami apakah mengekstradisi itu adalah makna ekstradisi ini melalui Kamus Dewan sendiri iaitu pengembalian penjenayah oleh sesebuah negara ke negara tempat jenayah dilakukan atas permintaan negara itu supaya penjenayah dapat dibicarakan di negara berkenaan. Ini menyentuh berkenaan dengan isu mengubah wang haram lah, pengubahan wang haram. Jadi ini sebab sebelum ini beberapa hari yang lalu kerajaan Korea Selatan sendiri telah memaklumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia disebabkan oleh isu ini. Jadi itulah kita pun tahu kan bagaimana Korea Utara itu sebuah negara yang berkuasa besar dari segi macam-macam dia punya ni kan. Jadi kita berharap kalau ada jalan penyelesaian yang aman dapat dicapai oleh kedua-dua buah negara. Kita rasa macam hubungan diplomatik ni adalah satu tonggak utama juga kan untuk kita memastikan kesejahteraan bukan negara kita juga. Tapi saya rasa seluruh dunia, sebab tu antara negara lain perlu ada je hubungan diplomatik yang perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Tapi kita biasalah kadang-kadang kita sendiri pun adik-beradik ada konfliknya. Cuma kita mengharapkan adalah jalan penyelesaian yang sesuai untuk menangani isu ini kan. Dan ini pun telah mendapat pelbagai perdebatan lah di media sosial terutamanya dan saya nak teruskan di NST. Ini berkaitan dengan apa yang telah pun kita war-warkan di awal perbincangan tadi berkaitan dengan kejayaan Lee Zijia yang mendapat thumbs up lah dari Master Lee iaitu Datuk Lee Chong Wei, former world number 1. Thumbs up for Lee from Master Lee. Lee Zijia is definitely a contender for an Olympic medal if he can reproduce his All England form, says former world number 1 Lee Chong Wei. For the reports di muka surat ke-46. Repeat your form for Games Glory. Chong Wei touts Zijia as medal contender.
in Tokyo. If Lee Zijia can repeat his All England form, he is definitely a medal contender. Commenting on Zijia's sensational run in the ongoing All England, where he stunned world number 1 and Olympic favourite Kento Momota to reach the men's single final. Chong Wei said when it comes to major events, it's all about forms and nerve. Who handle it better will win. Dan ini pastinya satu nasihat yang sangat penting kerana Datuk Lee Chong Wei adalah 2 kali pemenang pingat perak di Temasya Olimpik. Dan semalam Lee Zijia seperti yang telah kita maklumkan berjaya menempaskan Victor Axelsen dengan rubber set 30-29, 20-22, 21-9 dan kemenangan untuk sekali lagi menjadi individu ke-6 dari Malaysia menjadi juara All England. Okey, ada kemenangan yang telah pun diberikan dan seperti kita sedia maklum juga ini mungkin satu ruang sebab sebelum ni arena badminton kita agak sepi ketika badminton kembali bersambung. Tak menang di kejohanan terbuka Thailand, Switzerland sebelum ini dan di All England kita berjaya akhirnya untuk menang. Okey? Syabas. Suka macam tu. Okey, nanti insya-Allah kita akan cuba bawakanlah. Itu antara artikel akhbar yang kita kongsikanlah pada hari ini. Kita ada Berita Harian Metro juga NST. Mungkin kalian boleh dapatkan selanjutnya kalau ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan yang telah dilaporkan ke tiga akhbar terbabit. Baik Hanif, topik utama kita tadi telur tu kan. Jadi mungkin kita banyak juga persoalan yang ingin kita ketahui berkenaan dengan telur yang telah dah ada bakteria SE ni kan. Ya. Jadi macam saya cakap, selalu makan pagi-pagi 2 biji telur, separuh masak. Betul. Dia kena hati-hatilah kot. Betul dah. Itu mungkin akan kita tanyakan sebentar saja lagi, tapi sebelum tu mungkin kita boleh kongsikan ini satu bingkisan berkaitan dengan penggunaan telur dalam masakan seharian sebagai mukadimah untuk perbincangan kita berkenaan dengan topik pencemaran bakteria di dalam telur ni. Jom sama-sama kita saksikan. Tahukah anda, menurut statistik dari Jabatan Perkhidmatan Veterina, purata penggunaan telur bagi seseorang individu adalah sebanyak 360 biji dalam masa setahun. Dengan cara penyediaannya yang mudah, hampir kesemua rumah pasti mempunyai telur sebagai sumber makanan harian. Telur juga dianggap sebagai lauk ringkas yang boleh disediakan dalam pelbagai jenis hidangan. Selalunya memang ada dekat rumah kita simpan terutama sekali untuk anak-anak lah. Kalau lapar ke apa, kita akan masak telur kan. So bila kita pergi supermarket pun kita akan beli telur dulu. Telur ni adalah juadah yang senang nak buat. Jadi kalau nak buat lauk yang berasaskan telur tu senang untuk buat lah. Senang, sedap dan kejap. Antara makanan kegemaran saya yang berasaskan telur ini adalah telur dadah. Kerana senang untuk dihidangkan dengan pelbagai lauk dan juga sangat mudah untuk disediakan. Telur ni murah. Kalaulah saya ni nak kena berjimat cepat, memang telur lah pilihan pertama. Menu kegemaran saya sebagai student macam perlu rush ni semua memang masak Mandy dengan telur lah. Awak suka makan telur tak? Suka. Biasa telur makan dengan apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Hari-hari makan nasi lemak ke? Tak, kadang-kadang. Kalau dekat nasi lemak tak ada telur? Tak suka nasi lemak tu. Sebab tak sedap. Telur bukan sahaja mempunyai kandungan protein yang tinggi, malah turut mengandungi segala jenis vitamin yang penting untuk kesihatan tubuh badan kita. Telur ni dah ibarat sumber makanan utama dah. Pagi kita makan telur, tengah hari kita makan telur. Kalau pagi tu kita breakfast telur tu untuk memberi tenaga kat kita untuk buatlah menjalankan tugas-tugas utama kat kita. Untuk orang yang diet, telur ni sesuai sebabnya dia berkalori rendah dan macam saya kerja gigi, so saya tahu yang telur ni mengandungi vitamin D yang membantu dalam penyerapan kalsium dan juga telur juga baik untuk hati lah. Biarpun telur mempunyai khasiat yang amat diperlukan, namun pengendalian dan penyimpanan yang tidak sempurna boleh menyebabkan seseorang dijangkiti bakteria. Sebagai peniaga, aspek kebersihan itu sangat penting dalam menjaga kualiti makanan yang kita jual. Jadi sebelum kita masak telur,
kadang-kadang kalau kita tengok telur yang baru dibeli tu kan jadi hitam-hitam, kotor-kotor tu. Jadi kita kena basuh sebersih-bersihnya untuk menghapuskan kuman yang boleh dijangkiti. Saya cuci semua dan saya tidak akan letak semula di dalam sarang dia ni. Saya akan letakkan di dalam bekas yang berasingan. Bila saya nak tahu telur tu elok ataupun tak elok, saya gunakan tips yang ibu saya memang dah terapkan pada saya. Saya akan masukkan ke dalam botol yang berisi air. Contoh cawan lah kan, isi air. Kalau telur tu tenggelam, bermakna dia masih elok. Tapi kalau telur tu timbun, tu memang saya buang lah. Kita elaklah beli telur yang dah pecah atau retak kerana ia mungkin mengandung bakteria dalamnya. Dan masaklah telur dengan sempurna. Jagalah kebersihan dalam setiap hidangan kita. Kena simpan di tempat yang bersih dan selamat. Telur juga mestilah disimpan di tempat yang kering ataupun lagi bagus kalau peti sejuk. Baik, itu dia variasi penggunaan telur yang telah pun diberikan oleh responden kita dalam memberikan betapa pentingnya telur dalam kehidupan seharian, dari sudut masakan dan juga berkenaan dengan penggunaan dari sudut peniaga, pengguna dan juga mereka yang sentiasa mengamalkan telur dalam kehidupan seharian lah. Untuk itu kita ingin memberikan satu lagi perbincangan. Ini saya kira topik yang boleh memberikan ataupun menarik anda semua dalam mengetahui berkaitan dengan cara pembersihan dan apa yang sedang diambil berkaitan dengan isu bakteria Salmonella enteritidis ini. Dan untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Dr. Nurlizan Muhammad Noor, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina berkaitan dengan isu yang membabitkan keselamatan dan juga kebersihan telur ini, telah pun bersama dengan saya di panggilan video pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datuk, ini adalah topik ataupun isu berkaitan dengan bakteria Salmonella enteritidis. Telah pun kita bacakan berkaitan dengan isunya dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana penguatkuasaan yang telah dilakukan bagi sekurang-kurangnya menangani isu yang sedang melanda dalam hal dan juga perihal telur ini, Datuk. Silakan. Ya, Fikri, untuk makluman semua sebenarnya di Jabatan Perkhidmatan Veterina kita ada program surveillance penyakit haiwan kebangsaan yang kita laksanakan, kita pantau semua ladang-ladang ternakan yang ada di Malaysia, termasuklah ladang ternakan unggas iaitu ladang ternakan ayam dan itik. Dan di bawah program ini secara berkala kita menjalankan pemantauan, pengambilan sampel-sampel tertentu daripada ladang ternakan untuk kita jalankan ujian. Dalam konteks ternakan ayam, semestinya lah di Jabatan Perkhidmatan Veterina di bawah program kawalan surveillance penyakit haiwan kebangsaan, kita mengambil sampel-sampel daripada keloka ayam, sampel pickle samples, sampel-sampel makanan dan air minuman dan sampel telur untuk kita melihat sama ada hasil telur yang dikeluarkan daripada mana-mana ladang ternakan itu bebas daripada jangkitan Salmonella dan termasuklah Salmonella enteritidis dari masa ke semasa. Di samping itu, jabatan juga ada membangunkan SOP ataupun guideline untuk rujukan semua ladang-ladang ternakan di bawah program Salmonella unggas kebangsaan secara self-regulated, terutama ladang-ladang ayam besar, untuk mereka memastikan pertama, mereka mengamalkan ladang ataupun pengamalan pertenakan yang baik untuk memastikan bahawa bukan sekadar kaedah pemeliharaan tetapi juga persekitaran, peralatan, air minuman, makanan yang mereka gunakan untuk ternakan ayam dan juga hasil yang dikeluarkan adalah dalam keadaan yang terbaik mengikut amalan peternakan terbaik dan menjaga biosecurity ladang mereka. Dan dalam konteks ini sepatutnya setiap ladang, khususnya ladang-ladang komersial yang bukan sekadar mengeluarkan telur mereka untuk tujuan pasaran ekspor tapi juga untuk pasaran tempatan, telah menjalankan program pemantauan dari masa ke semasa untuk memastikan bahawa hasil keluaran ladang mereka termasuk telur yang dikeluarkan oleh mana-mana ladang ayam penelur adalah selamat daripada mana-mana kontaminasi bakteria, termasuklah bakteria Salmonella dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ialah Salmonella enteritidis. Ya, Datuk, mungkin untuk meredakan kerisauan dan juga kebimbangan pengguna, terutamanya dalam
negara kita. Sejauh mana sebenarnya ianya telah tercemar bakteria ini dan adakah ianya telah berada dalam pasaran atau keadaan masih lagi dalam keadaan terkawal ni, Datuk? Fikri, untuk soalan ini saya ingin mengambil maklum bahawa daripada program pemantauan yang dijalankan setiap tahun memanglah kita akan dapati dalam kadar 1 hingga 1.1% telur-telur yang dikeluarkan oleh mana-mana ladang ternakan ayam penelur adalah terjangkit ataupun tercemar dengan Salmonella enteritidis. Dan untuk mana-mana ladang yang telah kita kenal pasti, kita akan buat trace back kepada sumber dari mana telur itu diperolehi di ladang yang berkenaan. Pegawai kita akan turun untuk membuat pemantauan dan pengambilan sampel sekali lagi untuk menentukan supaya telur-telur yang masih ada ataupun yang telah pun dikeluarkan di pasaran adalah bebas daripada jangkitan Salmonella enteritidis. Sekiranya kita dapati bahawa di mana-mana flock dalam ternakan ayam ni sebenarnya dia banyak flock dan mana-mana flock yang telah tercemar dengan Salmonella enteritidis, kita akan memastikan supaya pihak ladang memberikan kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner supaya telur-telur ini tidak dipasarkan di pasaran terbuka. Sebaliknya mereka perlulah menghantar kepada loji untuk menjalani proses pasteurization ataupun pengeluaran telur pasteurized liquid eggs sebagai contohnya. Dan untuk flock sekiranya dengan peningkatan pengamalan peternakan yang baik, kaedah pengendalian bukan sekadar ayam tapi juga pengendalian telur daripada sangka ayam sampailah kepada grading bilik penggredan mereka, sekiranya kita dapati bahawa keadaan pencemaran Salmonella enteritidis pada mana-mana flock ternakan ayam itu sudah tidak boleh dikawal ataupun tidak boleh diselamatkan, kita akan mengarahkan supaya that particular flock dimusnahkan. Inilah konsep ataupun sistem pengamalan yang kita amalkan selama ini. Ya, Datuk sangat jelas sebenarnya penjelasan yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Diharap agar segala isu ini dapat dikawal dengan baik dan pastinya segala langkah telah pun diambil oleh kerajaan kita terutamanya dan pihak Kementerian Kesihatan dalam memastikan bahawa pencemaran bakteria ini dapat dikawal sebenarnya. Datuk, sekali lagi terima kasih banyak-banyak ke studio bersama kami. Saya mengambil kesempatan sikit untuk memaklumkan bahawa kalau boleh saya ingin mengambil kesempatan kepada semua pengguna di Malaysia supaya jangan khawatir, kita akan menjalankan tugas dan tanggungjawab kami untuk memastikan supaya pasaran telur di pasaran tempatan selamat. Dan kita ingin nasihatkan, tadi kalau kita lihat dalam paparan tadi, rata-rata rakyat Malaysia telah pun educated. Mereka tahu bagaimana nak mengendalikan telur dengan baik dan pastikan bahawa mereka memperolehi telur yang bersih, tidak ada pencemaran najis dan disimpan di tempat yang sesuai dengan telur yang berkenaan. Dan seeloknya setiap telur itu dimasak dengan sempurna kerana seperti mana kita sedia maklum, Salmonella enteritidis ini akan termusnah pada suhu yang tinggi iaitu sekurang-kurangnya pada tahap 71 degree Celsius. Ya, baik, itu satu peringatan dan juga nasihat yang sangat baik. Datuk, terima kasih banyak. Datuk Dr. Nurlizan Muhammad Noor, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veteriner atas perkongsian bersama dengan kita. Baik, ada lagi perkongsian berkaitan dengan telur ini. Selepas ini pemilihan dan pengendalian telur yang betul akan kami bawakan dari sudut informasi dan juga akademiknya. Kita teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan perkongsian bersama dengan anda. Jangan lupa untuk saksikan juga di Facebook Live. Kami bawakan segala perbincangan dan mungkin boleh komen juga untuk berikan pertanyaan berkaitan dengan topik perbincangan yang kita bawakan setakat ini iaitu telur. Dan tadi kita telah bincangkan berkaitan dengan bagaimana langkah pencegahan dalam memastikan bahawa bakteria enteritidis ini berjaya untuk dikawal. Telah pun diberikan pesanan berkaitan dengan jangan khawatir kerana segalanya masih lagi dalam kawalan dan dilaporkan hanya satu pengeluar sahaja yang dikesan tercemar dengan bakteria ini dalam bekalan telur di Malaysia dan juga luar negara dan telah pun ditarik balik. Dan sekarang ni kita nak teruskan, kita nak panjangkan perbincangan berkaitan dengan pemilihan dan pengendalian telur yang betul. Ini satu informasi yang sangat penting bagi semua, termasuklah diri saya sendiri dalam memberikan bahawa sekurang-kurangnya
kita tahu tentang penggunaan ataupun pemilihan telur yang betul. Untuk itu bersama dengan saya adalah Profesor Madya, Dr. Nur Aini Mahyudin, Ketua Laboratory Penyelidikan Sains Halal dan Perkhidmatan Halal, Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, Universiti Putra Malaysia, telah bersedia bersama dengan saya di panggilan video. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Doktor, saya percaya doktor sedia maklum berkaitan dengan topik kita. Mungkin boleh mulakan dengan mengulas sedikit berkenaan dengan apa yang sedang berlaku. Adakah ianya perlu dibimbangkan, kita perlu khawatir dengan penularan bakteria ini dalam telur yang didapati ini, doktor? Kalau mengikut pandangan saya, kita dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak berwajib di negara kita, saya tidak rasa yang kita perlu rasa khawatir yang terlampau di atas kes inilah, kerana ada kaedah-kaedah bagaimana kita boleh mencegah daripada bahaya yang mungkin timbul daripada kesan memakan telur yang dijangkiti ini. Ya, doktor, mungkin sedikit pengenalan berkaitan dengan bakteria ni, sebab ianya mungkin sedia maklum bagi mereka yang berada berkecimpung dalam industri ini, tapi baru bagi pengguna juga. Apa sebenarnya kesan yang boleh dialami sekiranya bakteria ini, bakteria Salmonella ini wujud ataupun hadir dalam kita sebagai manusia ni, doktor? Okey, begini ya, Salmonella ni, SE ni adalah Salmonella enteritidis ni, dia merupakan salah satu serova di bawah genus Salmonella. Maksudnya dia ada salah satu jenis daripada beribu-ribu serova di bawah bakteria Salmonella ya. Dan biasanya bakteria SE ini dikaitkan dengan telur ya, biasanya. Kemudian kebiasaannya sekiranya kita mendapat penyakit yang setelah memakan makanan yang dijangkiti oleh SE ini, simptom yang kita dapati biasanya kita akan rasa dapat cirit-birit, kita akan sakit perut, ada rasa meloya ya, mungkin kita juga akan boleh muntah juga ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh SE ini kita gelar namanya salmonellosis. Namanya sedap ya, salmonellosis. Dia juga kalau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut dia adalah foodborne infection, dalam bahasa Malaysianya infeksi penyakit bawaan makanan. Jadi kalau secara umum kita nak terangkan penyakit yang apa yang disebabkan oleh bakteria ni apabila kita makan makanan yang dijangkitinya, sel-sel bakteria ini dia bila kita makan masuk ke dalam ialah melalui masuk ke kita punya perut. Di dalam perut kita secara semula jadinya akan ada satu tindakan asid lah ya, asid perut. Dan mana-mana sel bakteria ni sekiranya dia selamat, survive, dia berjaya lah melepaskan diri daripada tindakan asid perut ni, dia akan masuklah ke dalam seterusnya ke dalam usus kita ya. Di mana di situ sel yang dah survive ni dia akan membiak. Jadi tindakan badan kita terhadap pembiakan bakteria ni di dalam usus kita lah yang akan menghasilkan simptom seperti cirit-birit itu. Ya, baik, dan maksudnya ada kesan secara terus yang boleh dikenakan kepada manusia sekiranya yang masuk ke dalam badan lah. Okey doktor, mungkin sebagai mereka yang kita ni keraplah menggunakan telur dalam penggunaan harian, bagaimana nak kesan dari sudut luarannya sekiranya ianya tidak selamat untuk kita makanlah telur yang ada di depan mata ni? Okey, telur ni, telur pula apa, bakteria pada telur ni, kalau kita nak kesan dia dari segi akademik atau teknikalnya, kita kena gunakan teknik microbiology lah ya. Tetapi kita kalau sebagai pengguna harian ni, kita tak adalah alat-alat yang canggih di rumah kita ya. Betul. Jadinya salah satu cara dia, kalau kita nak kesan, bukan kesan bakteria tu ya, kita kesan kesan-kesan di luar telur ini yang mana kemungkinan boleh menjadi risiko berlakunya pencemaran daripada bakteria SE. Jadinya caranya kalau kita beli telur tu, kita kena lihatlah kulitnya tu bersih, tak ada najis ayam yang melekat ya. Kadang-kadang kalau kita tengok di pasaran memang ada lagi telur-telur yang ada najis ayam yang melekat di situ. Selain daripada itu, kotoran lain seperti bulu ayam juga kadang kita nampaklah daripada yang dijual ya kadang-kadangnya. Jadi kita perlu melihat ya, menggunakan panca indera kita lah. Kita kena pilih dan kita kena teliti masa kita nak membeli telur tu.
Gitu. Doktor, mungkin ada juga sebab kalau tadi kita lihat dari sudut luaran, sekarang ni mungkin dari sudut pengendalian makanan itu. Adakah ianya boleh memungkinkan bakteria ni juga masuk dalam cara kita menyediakan satu makanan itu? Okey. Jadi saya mungkin boleh berkongsi jugalah ya panduan umum bagaimana cara kita nak kendalikan telur ni. Yang nombor satunya bila kita membeli, pastikan kita pilih telur yang bersih yang macam saya sebutkan tadilah. Selain daripada tiada kotoran, cengkerang dia jangan rosak, retak ataupun pecah. Ya, kerana bakteria tu akan mudah masuk. Kerana saya nak cerita sikitlah, telur ni secara kalau kita tengok fizikalnya, dia memang ada kulit dia tu ada pores ya, liang-liang dia, ada beribu-ribu liang dia di pada telur tu. Kemudian liang ini diselaputi oleh lapisan yang dipanggil cuticle. Lapisan ini membantu menghalang bakteria daripada memasuki telur melalui liang tersebut. Jadi apabila kita telah membeli telur, kita hendaklah menyimpan dia pada suhu macam suhu yang agak rendah dalam 4 darjah Celsius ya, supaya telur tu lebih tahan lama dan memperlahankan tumbusan bakteria. Kemudian apabila kita hendak menggunakan telur memasak, kita perlu basuh telur itu sebelum kita nak guna. Sekiranya kita basuh dahulu, kutikel tadi tu, yang lapisan luar tadi tu, dia mungkin hilang ataupun sebahagiannya daripada kutikel tu akan hilang. Jadi bila dia tidak lagi menyaluti liang di kulit telur tadi tu, kemungkinan SE tadi tu akan mudah masuk lah. Jadi kalau kita katakan nak guna telur tu minggu depan contohnya, basuh hari ni, jadinya masa yang ada bagi telur tu seminggu ya untuk liang diterbuka sebab kita dah basuh, jadinya SE ada masa untuk masuk ke dalam telur tersebut lah. Jadi itulah antara tips umum ya, garis panduan cara mana kita perlu mengendalikan telur dengan betul dan selamat. Doktor, tadi saya dan rakan setugas Fariha ada berbicara mengenai cara masakan dan cara kita makan telur lah. Macam saya dulu ketika zaman aktif dulu, waktu pagi memang makan telur separuh masak ni, sekurang-kurangnya 2 biji setiap pagi. Adakah ianya sesuai dan selamat dengan cara penyediaan sebegitu, doktor? Okey, dia secara umumnya kalau kita tengok telur ni memang dia ada khasiat dia ya. Tapi dia lebih berkhasiat sekiranya kita kenakan haba sedikit kepada dia. Dan kalau dari segi isu sekarang ni, bakteria Salmonella ni, SE ni, dia adalah bakteria yang sangat sensitif pada haba. Pada suhu sekitar 70 kita boleh matikan dia. Dan pada pandangan saya lah, telur sekiranya kita hendak konsum dia dengan selamat, terutamanya ada pula isu SE baru-baru ini, saya cadangkan supaya kita memasak telur dengan masak betul lah ya, masak dengan sempurna. Masak dengan sempurna tu maksudnya dia punya yang putih telur tu jadi warna putih lah kalau kita tengok ya, dia tidak ada yang macam transparent tu, yang putih telur tu. Saya faham jugalah ada yang pengguna yang memang suka makan telur separuh masak ataupun ada yang konsum telur mentah. Saya rasa di pasaran kita sekarang juga ada telur yang kita namakan telur pasture ya, telur yang telah dipasturekan. Pasteurization ni maksudnya dia menggunakan satu proses yang haba dia medium, tetapi dia taklah sampai memasakkan telur tu, tetapi dia mensterilkan. Maksud dia menyah kuman pada permukaan kulit telur. Dan biasanya kalau kita cari telur pasture ni, dia ada dijual dan diletakkan di dalam chiller ya, di dalam tempat yang sejuk. Kemudian harga dia mahal sikit lah, 2 kali ganda daripada telur yang biasa lah. Jadi itu adalah pilihan lah bagi sesiapa yang masih berhasrat nak perlu memakan telur yang mentah ataupun separuh masak. Doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Banyak informasi telah diberikan. Itu dia Profesor Madya Dr. Nur Aini Mahyudin, Ketua Laboratori Penyidikan Sains Halal dan Perkhidmatan Halal, Institut Penyidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia, berkongsi berkaitan dengan banyak sekali informasi berkaitan dengan tata cara pengendalian telur dan juga kesan ataupun cara memilih telur yang betul sebelum masak. Jadi kalau anda mendengar perbincangan tadi, maksudnya buat masa sekarang ini kita pastikan keadaan ataupun masak dengan keadaan haba yang betul, cukup sepenuhnya sebab ada penularan bakteria SE yang telah pun dibincangkan tadi dan ianya sangat sensitif dengan suhu panas kurang-kurangnya 70
darjah Celsius. Rakan tugas Fariha mungkin telah berada bersama dengan saya sekali lagi untuk kita teruskan sedikit perbincangan berkaitan dengan isu ini. Dan mungkin Fariha boleh kongsikan juga berkenaan dengan perbincangan tadi, macam mana dapatan awak? Maksudnya saya pun selepas ini boleh kurangkanlah kot telur separuh masak tu. Fariha, kita ada masalah teknikal sikit lah. Ya ke? Okey. Baru saya dengar awak. Okey, macam mana tadi? Tak. Saya kata, awak tak payahlah bawa masa ni makan separuh masak tu. Awak masaklah betul-betul. Okey. Kan doktor dah cakap. Baik. Okey, apa pun tadi saya suka perbincangan tadi dengan doktor. Banyak juga, seperti kata, ada juga sebab pengendalian telur ni, dia sebenarnya terpulang pada individu. Tapi bila doktor dah bagi satu tips, kan, kita boleh jadikan ia sebagai landasan kepada kita rujukan juga lah lepas ni. Saya memang biasanya kalau masak telur, nak masak baru cuci. Tapi ada juga yang saya tahu kawan-kawan saya tu, dia beli daripada supermarket tu ataupun kedai kan. Ya. Dia dah siap-siap dah. Kan ada jenis yang orang-orang yang macam sayur semua masuk dalam bekas, cuci ikan siang, daging semua. Saya telur pun dia dah cuci siap-siap baru letak dalam tisu. Itu yang tadi doktor cakap yang boleh membawa membuka kan liang-liang tu. Jadi dalam ini saya rasa doktor banyak kongsikan juga selepas ni apa yang kita perlu adalah pengendalian telur ni. Bukan saja beli simpan dalam peti sejuk kan. Ya, maksudnya sekarang ni kena memilih lah. Kalau kat pasar-pasar tu kena pilih dah. Jangan terus ambil je. Ya, betul. Dan kita perlu gunakan kuasa sebagai pengguna itulah untuk sekurang-kurangnya sebab ialah mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, kita nak teruskan itu perkongsian berkaitan dengan telur. Sebenarnya ada beberapa tips yang telah diberikan, antaranya jangan khawatir dengan segala isu yang sedang melanda pada ketika ini dan juga ada tata cara pengendalian dalam memilih penggunaan telur yang betul. Okey, kita nak kongsikan Fariha ini berkaitan dengan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan ada pelbagai sektor dan juga industri yang telah pun ditekankan. Dan sekarang kita nak kongsikan terlebih dahulu ini maklum balas usahawan OKU berkenaan dengan pemerkasa kerana ada perbincangan mendalam berkaitan dengan reaksi mereka. Sebentar saja lagi. Jom sama-sama kita saksikan. Saya Firdaus bin Muhammad Yusof ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana memberi bantuan permakasan untuk OKU berniaga. Alhamdulillah dengan bantuan yang ada dapat menjamin kelangsungan perniagaan masa yang akan datang insya-Allah. Jadi program pemberkasa kerajaan, insentif yang disediakan untuk golongan OKU amat menarik. Jadi harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik agar golongan OKU ini tidak ketinggalan serta diberikan galakan mereka, galakan mereka boleh berdikari dengan sendiri. Jadi itulah harapan kami golongan OKU. Jadi dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah kepada kerajaan yang dapat sediakan program pemberkasa insentif OKU. Assalamualaikum, saya Syarif Saidin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia atas inisiatif bantuan pemberkasa khasnya buat golongan kurang upaya melalui inisiatif 18 Prihatin OKU. Kelayakan gaji maksimum elang pekerja OKU telah dinaikkan kepada 1,500 dan ini telah memberi ruang lebih ramai pekerja OKU untuk menikmati inisiatif ini dan seterusnya memotivasikan kami untuk terus bekerja dan sama-sama meningkatkan ekonomi negara. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Kerajaan Malaysia kerana memberi bantuan pemberkasa khususnya untuk golongan usahawan OKU. Alhamdulillah kita dengan bantuan daripada Kerajaan Malaysia ni akan dapat memberi kelangsungan yang lebih baiklah untuk perniagaan kami. Secara jujurnya saya sebenarnya tak tahu pun pasal bantuan pemberkasa ni. Saya dapat tahu pun daripada rakan-rakan sama industri lah. Bila dapat tahu ni saya rasa lebih bersemangat lah untuk bekerja untuk dalam meneruskan perniagaan. Amat berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia atas bantuan pemberkasa Prihatin OKU di seluruh Malaysia bagi menjamin kelangsungan perniagaan dan pekerjaan kepada golongan OKU.
Baik, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi menyentuh pelbagai aspek dalam industri antaranya juga pelancongan dan juga bantuan khas prihatin, geran khas prihatin sebenarnya dalam usaha untuk merancakkan kembali ekonomi negara kita. Tapi topik dan fokus perbincangan kita pada pagi ini di Malaysia hari ini adalah berkaitan dengan bantuan kepada orang kelainan upaya OKU dalam usaha untuk kita prihatin kepada mereka, memperkasa mereka juga, dan secara keseluruhannya lebih daripada 71 juta lebih jugalah dalam topik ataupun agihan yang diberikan kepada mereka, antaranya Allowance Pekerja OKU, Program Keusahawanan OKU dan Warga Emas dan juga skrim Mikrokredit Istimewa OKU BSN, serta ada juga usaha inisiatif untuk membantu usahawan OKU iaitu mendaftar SSM secara percuma. Untuk itu bersama dengan saya di studio secara panggilan video adalah Encik Muhammad Faiz Suhaimi, Presiden Majlis Belia OKU Malaysia, merangkap Exco Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat ini. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Hanif di MSI pada pagi ini. Mungkin tadi kita dah berikan sedikit reaksi daripada orang ramai berkaitan dengan inisiatif untuk memperkasa golongan OKU ini. Mungkin Cik Faiz boleh kongsikan juga berkaitan dengan apa respons selepas mendengar agihan ataupun daripada pemerkasa ini berkenaan dengan inisiatif dan bantuan kepada OKU. Terlebih dahulu, mewakili Majlis Belia Malaysia dan juga Majlis Belia Orang Kurang Upaya, kami menzahirkan rasa terima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Wanita KPWKM di atas usaha untuk memperkasakan golongan orang kurang upaya. Dan seumumnya, respon yang diterima oleh golongan orang kurang upaya adalah sangat-sangat positif, terutama daripada aspek peningkatan had kelaikan gaji minima yang secara umumnya memberikan sehingga 5,000 orang, dijangka 5,000 orang akan menikmati kesan daripada kenaikan had kelaikan gaji minima. Dan pada masa yang sama juga kita menjangkakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah OKU berdaftar di Malaysia adalah lebih kurang 500,000 orang. Dan secara tidak langsung ianya memberikan ruang terutamanya bagi orang kurang upaya yang telah pun bekerja. Kalau lihat pada had umur ataupun had kelaikan gaji minima sebelum ini ada sebanyak RM1,200 dan apabila ditingkatkan pada RM1,500, ianya memberikan ruang kepada komuniti ataupun golongan OKU yang sebelum ini yang berada di bawah gaji daripada paras yang minima untuk menikmati kenaikan allowance hingga RM450. Dan secara tidak langsung ianya memberikan ruang untuk pemerkasaan ekonomi walaupun dalam jumlah yang agak tertentu yang agak sedikit, tapi memberi ruang kepada komuniti yang betul-betul memerlukan. Kerana ini memberikan ruang kepada OKU terutamanya untuk meningkatkan dari segi penjagaan alat bantu, alat pulih OKU mereka mungkin daripada masa yang sama. Grant diberikan sebanyak 20 juta untuk memperkasakan OKU untuk hasil-hasil sertawangan mereka, memberikan ruang kepada OKU untuk mengembangkan peluang perniagaan. Dan saya juga melihat skim-skim mikrokredit yang diberikan itu secara tidak langsung memberikan galakan kepada orang kurang upaya untuk pertama bekerja dan juga terlibat dalam sektor industri. Yang kita lihat secara tidak langsung komuniti orang kurang upaya antara individu yang ataupun kelompok yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Ya, Cik Faiz, saya sangat tertarik dengan apa yang Cik Faiz katakan berkenaan dengan reaksi daripada mereka yang bakal menerima faedah dan manfaat ini. Tapi sebenarnya dalam kalangan ataupun golongan OKU ini sendiri, bagaimana sebenarnya maklumat ini disampaikan supaya mereka cakna sebenarnya ada bantuan-bantuan, skim-skim mikrokredit terutamanya yang diberikan supaya ianya dapat disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan, Cik Faiz? Pertama sekali apabila maklumat ini telah diberikan dan dimaklumkan, agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah melaksanakan hebahan secara umum kepada semua yang terlibat melalui media sosial, dan kami di peringkat agensi penyokong iaitu Majlis Belia Malaysia dan juga Majlis Belia OKU melaksanakan sokongan dengan memberikan makluman balas dan juga kita menyebarkan maklumat yang sedia ada kepada komuniti OKU orang pempaya. Dan pada masa yang sama kita juga memberikan sokongan dengan memberikan sumber informasi kepada komuniti OKU yang memerlukan maklumat dengan inisiatif-inisiatif yang juga turut dilaksanakan oleh Majlis Belia Malaysia kepada golongan orang kurang upaya dan juga belia secara umumnya. Jadi itu antara pelaksanaan dan cara yang dilaksanakan. Dan secara peribadi, saya melalui Pusat Hidup Berdikari ILC FLPP di Bangi, di mana kami memfokuskan kepada untuk aspek pemerkasaan orang kurang upaya, maklumat-maklumat dan yang diberikan oleh agensi kerajaan dan juga garis panduan yang semasa yang diberikan dalam tempoh ini turut kita sebarkan dan maklumkan kepada komuniti, dan mereka juga boleh
mendapatkan maklumat tersebut bersama dengan pertama badan-badan bukan kerajaan, NGO yang turut kita mendapat maklumat daripada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya hal-hal ini ataupun inisiatif ini dapat diakses dengan secara yang secepat mungkin kepada golongan OKU. Dan pada masa yang sama, inisiatif ini juga dan juga maklumat itu turut disampaikan dalam orang kata apa, maklumat yang accessible, mudah boleh capaian kepada golongan OKU dalam bentuk braille maupun dalam bahasa isyarat kepada komuniti OKU yang tertentu. Ya, sangat menarik sebab kita pasti agar tiada golongan yang tercicir. Cik Faiz, mungkin dengan secara ringkas ni boleh kongsikan berkenaan harapan dan juga apa sebenarnya yang diharapkan untuk inisiatif pemerkasa ini dalam usaha merancangkan ekonomi dan juga membantu prihatin pada golongan OKU ni. Silakan. Okey, yang pertama sekali adalah sangat penting bagi komuniti orang perempuan. Kami sebenarnya menghargai hak kelayakan dan juga inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tapi pada masa yang sama, peningkatan daripada aspek kemahiran itu antara perkara yang perlu diberikan perhatian. Kita yakin bahawa usahawan-usahawan OKU di luar sana maupun pekerja OKU mempunyai kemahiran serta mempunyai produk, namun mereka mempunyai kekurangan daripada skill kemahiran mempromosikan produk mereka ataupun mencari the right market untuk mempromosikan, memasarkan produk mereka. Itu antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Yang kedua, latihan dari segi menguruskan pendapatan. Kita yakin di belakang sana ramai usahawan-usahawan OKU mempunyai perniagaan, namun mereka tidak mempunyai kemahiran menguruskan pendapatan mereka. Jadi antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Belia Malaysia dan juga Majlis Belia OKU, kita melaksanakan inisiatif Belia Berniaga di mana di bawah jawatan kuasa perindustrian, ekonomi dan usahawan. Secara tidak langsung kita memberikan ruang kepada belia-belia dengan menyediakan model permulaan melalui agensi berkaitan supaya belia boleh memulakan perniagaan. Dan pada masa yang sama juga di bawah Majlis Belia OKU Malaysia, kita juga melaksanakan program latihan keusahawanan dengan kerjasama HRDF kepada pengusaha dan usahawan OKU supaya mereka boleh mengetahui teknik bagaimana sebenarnya menguruskan perniagaan mereka, bukan sekadar memasarkan produk saja, menguruskan perniagaan dan menguruskan pendapatan. Dan saya yakin antara cara kita lihat di sini adalah golongan OKU antara yang terkesan akibat pandemik 19 dan tidak dinafikan juga harapan yang besar kepada kerajaan adalah supaya kerajaan itu tidak memfokuskan aspek kesihatan mental di kalangan OKU. Saya yakin bahawa di luar sana golongan bukan OKU turut terjejas, apatah lagi golongan orang kurang upaya, mereka turut terjejas dengan aspek kesihatan mental. Ya, baik. Saya kira sangat tepat, sangat jelas penjelasan yang diberikan oleh Cik Mak Faiz Suhaimi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Semoga berjaya kita ucapkan. Terima kasih sama-sama. Ya, Cik Muhammad Faiz Suhaimi, Presiden Majlis Belia OKU Malaysia, merangkap Exco Majlis Belia Malaysia berbicara mengenai inisiatif dan bantuan kepada golongan OKU dalam inisiatif pemerkasa yang telah pun diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Kita nak berehat seketika kerana selepas ini, selain daripada antara inisiatif-inisiatif lain, satu inisiatif dalam bidang sukan juga telah pun diberi harapan dan sinar baru. Kehadiran kembali penonton yang dilaporkan dibenarkan bermula pada April ini akan kami bincangkan di MSI. Jangan ke mana-mana. Baik, kekal bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya Remy Swan, kekal bersama dengan anda di studio untuk perkongsian topik pelbagai telah pun kita kongsikan tadi berkaitan dengan telur dan juga bagaimana inisiatif pemerkasa kepada golongan prihatin OKU. Dan sekarang ini sekali lagi seperti yang telah pun saya kongsikan sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, kita ingin berbicara mengenai satu lagi inisiatif Badan Pengelola Kejohanan Bola Sepak Malaysia, Malaysian Football League, berkaitan dengan untuk membawa kembali penonton ke stadium. Kita faham dengan segala perancangan dan juga kebimbangan sekurang-kurangnya. Dan bermula pada April ini dilaporkan penonton dengan kapasiti yang terhad akan kembali dibenarkan. Dan untuk perbincangan dan pengetahuan informasi lebih lanjut, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, telah pun bersedia bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hanif. Ya, baik Datuk. Alhamdulillah. Apa khabar hari kita? Alhamdulillah, wari semua sihat. Ya. Kecuali Simonella ni ada, mungkin ada masalah sikit. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Mungkin kita boleh mengambil peluang ini untuk berbicara mengenai kehadiran penonton. Satu inisiatif yang telah pun sangat keras diusahakan oleh pihak MFL, FAM dan juga Majlis Keselamatan Negara, MKN. KBS juga terlibat dalam usaha ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan proses sehingga kembalinya kebenaran diberikan untuk membawa penonton ke stadium, Datuk. Ya, Hanif ya, dia kena tengok kepada sejarahnya dulu ni ya, berkenaan dengan COVID-19 ni.
Sebenarnya penonton tak boleh masuk apabila kerajaan telah menggunakan lockdown atau PKP pada tahun 2020 bermula pada 18 Mac. Maka sejak itulah maka penonton tidak dibenarkan masuk, malah Liga Malaysia terpaksa dihentikan sementara ketika itu. Alhamdulillah di atas inisiatif MFL dan KBS, Liga 2020 dapat jalankan separuh saja dan Malaysia Cup dibatalkan. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini di atas pengalaman yang lepas, mungkin juga di peringkat MFL dan juga di peringkat MKN itu sendiri, maka memerhatikan keadaan pandemik COVID-19, maka Liga dibenarkan berjalan pada tahun ini bermula pada bulan Mac. Dan ini merupakan satu perkara yang amat baik yang telah dilakukan oleh kerajaan dan juga KBS yang mana MFL melalui KBS masukkan beberapa perkara ataupun agenda untuk meneruskan Liga Malaysia dan membenarkan Liga Malaysia ini dilangsungkan pada musim 2021. Dan atas usaha-usaha ini dengan SOP yang dimasukkan kepada MKN melalui KBS, maka akhirnya Liga Malaysia dibenarkan. Dan alhamdulillah minggu lepas telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan dalam pengumuman rasmi bahawa penonton akan dibenarkan masuk bermula pada bulan April 1 April 2021. Datuk, memang ada pengumuman dan juga kita difahamkan daripada langkah yang akan diambil oleh MFL akan ada 2 perlawanan yang akan menjadi penanda aras, iaitu di Stadium Sultan Ibrahim dan juga di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Kenapa 2 venue ini yang dipilih, Datuk? Kita adakan perbincangan dan meneliti keadaan pandemik COVID-19. Negeri PKPB di mana Stadium Sultan Ibrahim dan Kuala Lumpur Ceras merupakan berada negeri PKPB, yang mana apabila kita ingin mengadakan try run ataupun percubaan, maka kita mesti melakukan sesuatu yang dalam keadaan yang sukar. Maka Stadium Sultan Ibrahim, perlawanan di antara JDT dan Melaka telah kita pilih. Begitu juga di Stadium Kuala Lumpur Ceras, perlawanan di antara Kuala Lumpur dan Sabah pada 3 bulan kita telah namakan sebagai try run kita di peringkat SOP Liga Malaysia kebenaran masuk ke stadium. Maka setentunya nanti di kedua-dua tempat ini akan berlakunya penelitian SOP yang begitu rapi. Bukan saja di peringkat MFL, KBS, tetapi juga di semua agensi kerajaan yang akan turut serta dalam memantau perjalanan SOP yang telah diluluskan dan dibenarkan oleh MKN ini. Hanif? Datuk memang sangat ketat dan juga rapi segala persiapan yang dijalankan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebab kita nampak ada beberapa garis panduan berkaitan dengan SOP. Antaranya venue perlu disanitasi, tiket ataupun pas bermusim. Ada juga soalan yang mengatakan bahawa adakah harga tiket akan berubah kerana ada bilangan yang terhad yang dibenarkan masuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara SOP-SOP yang telah pun dipersetujui, Datuk? Sudah tentulah ni SOP ni ketat sebab kita jangan lupa bahawa dalam keadaan kita dibenarkan membawa masuk penonton ke stadium, pandemik COVID-19 masih berada di luar sana. Kerana itu SOP harus ada bagi peringkat Liga Malaysia ini kebenaran masuk ke penonton ke stadium dan juga pada masa sama ada SOP yang masih berjalan di peringkat kerajaan itu sendiri. Maka dengan itu penonton yang akan dibenarkan masuk perlulah mengikuti SOP kedua-dua ini. Daripada rumah, keluar rumah, SOP kerajaan dan bila sampai ke stadium adalah SOP di peringkat masuk ke stadium itu. Dan ini penting kerana dalam masa yang sama, kita harus juga cuba memutuskan rangkaian COVID-19. Ini satu perkara yang wajib dan harus kita ambil berat ketika ini. Kerana itu, kita mengapa SOP masuk ke stadium, penonton kenalah mengikuti jarak fizikal 1 meter, 1.5 meter untuk masuk ke stadium. Tentunya ini akan ambil masa yang lama. Kerana itu MFL, kelulusan MKN masuk ke stadium sekiranya perlawanan bermula pada 9 malam, penonton mestilah mula masuk ke stadium pada jam 6 petang. Kalau di Sabah dan Sarawak, perlawanan bermula pada 8.30 malam, penonton mestilah mula masuk pada 5.30 petang. Ini kerana bahawa mereka harus tahu dan harus bersabar Hanif kerana ia mengambil masa apabila penonton ingin masuk ke stadium. Begitu juga apabila gate akan ditutup. Sekiranya perlawanan pada 8.9 malam, maka 8.30 malam gate akan ditutup. Tidak ada lagi penonton akan dibenarkan masuk walaupun punya tiket untuk masuk ke stadium. Dan kerana itu para penyokong dan penonton harus memahami SOP ini.
Ya, manakala apabila berada dah sampai di stadium, penonton dan penyokong tidak dibenarkan berkumpul di luar kawasan stadium. Begitu juga apabila habis perlawanan, seboleh-bolehnya semua penonton haruslah bersorai dengan secara bersegera dan tidak boleh berkumpul di luar stadium. Dan ini akan mendatangkan masalah dan SOP akan dilanggar sekiranya penonton berkumpul di luar stadium dan ada di antaranya mungkin untuk menunggu pasukan masing-masing keluar daripada changing room. SOP ini harus diikuti Hanif ya. Kerana jika SOP ini tidak diikuti, maka kemungkinan kebenaran masuk ke stadium ini akan dikaji semula oleh kerajaan dan kemungkinan tidak akan dibenarkan lagi penonton masuk ke stadium. Selain itu ada juga kedengaran ya tentang pertanyaan sekiranya masuk awal ke stadium, bagaimanakah sekiranya Muslim ya masuk ke stadium untuk menaikkan solat sebagainya. Maka dalam SOP juga telah disyaratkan kepada venue dan juga penganjur untuk menyediakan ruang solat ya. Dan apa yang perlu adalah penonton haruslah membawa sejadah sendiri. Ya. Tandas juga tidak akan dibuka semata waktu rehat perlawanan. Kerana biasanya ni ya. Apabila waktu rehat perlawanan maka semua penonton akan pergi ke tandas untuk menjalankan tugas masing-masing. Ya. Tapi kali ini tidak dibenarkan sebab khawatir ya akan berlakunya tiada penjarakan dan terlampau ramai masuk ke tandas. Maka ini juga dibenarkan dan akan dibenarkan penonton masuk ke tandas apabila perlawanan sedang berlangsung. Ya. Datuk, saya percaya banyak sekali tata cara dan juga perincian yang telah pun digariskan dan harapannya agar penonton-penonton kita sekiranya sudah dibenarkan masuk nanti berjaya ataupun boleh ikut segala SOP yang ditetapkan. Datuk Afghani, kita ucap semoga berjaya buat pihak MFL juga dalam memastikan kelancaran kemasukan semula penonton. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih Hanif, terima kasih TV juga. Dan tahniah kepada sahabat kita ya, Lee Zijia yang berjaya menangi All England. Tahniah. Betul. Dan harapnya ada sinar untuk bola sepak juga selepas ini Datuk. InsyaAllah. Rayakan Piala Asia. InsyaAllah. Itu antara harapan kita selaku peminat sukan. Datuk Abdul Ghani Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia, berbicara mengenai SOP kemasukan semula penonton, dan saya percaya ini antara nilai dan juga sambutan kaedah cara kita meraihkan bola sepak dalam norma yang baharu. Banyak sekali perubahan selepas ini. Apapun kita perlahan-lahan menerima dan menyokong kembali bola sepak Malaysia dan sukan secara umumnya. Kita nak beristirahat seketika buat kita terakhir pada hari ini kerana selepas ini Boneka Cinta taruhan terbaru dari Luqman Faiz dan akan dipertontonkan, diperdengarkan secara eksklusif lebih awal di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Seketika video klip dari Luqman Faiz Boneka Cinta yang secara rasmi akan dikeluarkan secara kali pertamanya pada petang ini, dan itu sedikitlah di Malaysia hari ini secara eksklusif untuk kita perkenalkan Luqman Faiz, antara penyanyi baharu yang sedang meningkat naik dengan pertaruhan demi pertaruhan yang dilakukan. Telah pun bersedia bersama kita secara panggilan video untuk kita temu bual dan kita kongsikan lebih mendalam berkaitan dengan single terbaru ini, Boneka Cinta. Luqman Faiz, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik bang, alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di MSI saat awal pagi ini. Tadi kita dah kongsikan sedikit berkenaan dengan Boneka Cinta ini. Memang sangat menusuk, sangat masuklah melodinya sampai penerbit saya pun ternyanyi-nyanyi dalam studio tadi. Mungkin anda boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan penghasilan lagu Boneka Cinta ini. Okey, lagu Boneka Cinta ni pada asalnya ditulis sepenuhnya oleh saya untuk satu assignment di UiTM. Jadi lagu ni diilhamkan daripada sebuah kisah rakan saya lah, di mana kekasihnya telah meninggalkan dia. Bukan setakat meninggalkan, dia telah mengahwini orang lain. Macam tu. Jadi saya decide untuk tulis lagu based on dia punya cerita. Idea tu datang macam air, alhamdulillah. Dan selepas tu saya mengambil keputusan untuk collab dengan komposer-komposer terhebat di Malaysia, which is Abang Ibu Nurin Karnain dan juga Abang Zack American. So terjadilah Boneka Cinta. Ya, dan mungkin ada yang tertanya berkenaan dengan kolaborasi ni. Bagaimana sebenarnya? Sebab kita tahu ada Zack American juga di sana, antara sahabat kami di sini.
Maksudnya kolaborasi ini ditentukan berapa, sebab awak kata tadi awak yang cipta sepenuhnya dan kemudian ada kolaborasi. Bagaimana sebenarnya penghasilan kolaborasi bersama dengan mereka? Okey, macam sebab saya komposer, saya baru dalam nak menulis lagu ni. Jadi saya tidak begitu yakinlah untuk bergerak sendiri. Jadi saya kontak Abang Ibnu Ringkaran dan juga Abang Zack Marikan untuk minta bantuan memberi sedikit sentuhan daripada komposer tanah air kita yang hebat-hebat juga. Alhamdulillah, selepas tu penghasilan yang terakhirnya alhamdulillah saya berpuas hatilah dan saya punya label pun puas hati alhamdulillah. Ya, difahamkan lagu ini sebenarnya akan ditayangkan pada petang ini, betul, tapi secara eksklusifnya dipertontonkan di Malaysia terlebih dahulu pada pagi ini. Apa harapan awak untuk penerimaan peminat-peminat selepas kita tahu sebelum ni kepuraanmu memang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dengan pertaruhan terbaru ni, apa harapan awak, Luqman? Harapan saya agar rakyat Malaysia dan atau negara-negara jiran agar boleh terimalah single saya yang seterusnya ni, Boneka Cinta. Sebab saya faham kat luar sana kadang-kadang bukan orang cakap perempuan je yang kena tinggal lelaki kadang. Jadi saya ni bercakap daripada pihak kawan saya lah. Kadang-kadang lelaki pun kena tinggal. Jadi harapan saya agar semua boleh terima dan teruskan support karya-karya tanah air insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang telah support saya daripada dulu lagi, alhamdulillah. Ya, Luqman ada yang bertanya, ini pengalaman peribadi atau betul-betul ke kawan punya pengalaman ni? Betul kawan. Betul kawan punya, bukan saya punya. Sebab memang nampak daripada penghasilan liriknya. Luqman, kita nak imbas sikit berkenaan dengan perjalanan karier awak. Kemudian ada pandemik COVID-19 juga yang melanda. Bagaimana sebenarnya sekarang ni perkembangan karier Luqman sendiri? Sejujurnya memang saya rasa bukan saya saja yang terasa benda ni, yang merasa. Saya rasa dunia hiburan juga agak banyak benda yang terbantut, banyak event yang terpaksa cancel dan sebagainya. Tapi daripada saya sendiri, saya lebih fokus kepada saya punya study dan saya punya bisnes. InsyaAllah saya akan buka satu lagi bisnes, which is bisnes makanan. Jadi banyak benda yang saya fokus selain daripada bidang nyanyian juga. So ya. Pembelajaran awak sekarang ini? Saya tinggal satu sem saja lagi di UiTM Shah Alam, course muzik. Ya. Bagaimana sebenarnya nak mengimbangkan, sebab sekarang dengan pembelajaran norma baharu, kemudian ada juga cabaran, awak juga terlibat dalam bidang perniagaan, sekarang nyanyian pula. Bagaimana sebenarnya nak mengimbangkan segala percaturan kehidupan awak ni, Luqman? Bagi saya sebenarnya bila UiTM membuat kelas online ni agak memudahkan saya jugalah sebenarnya, sebab saya pula jenis kerja yang bukan selalu ada kat rumah kan. Jadi kadang-kadang kita boleh ada kelas tu kat mana-mana. Kadang-kadang saya duduk dalam kereta, berhenti kat TV sekejap dan duduk buat masuk kelas dan sebagainya. Buat assignment juga tak semestinya kat rumah, saya akan bawa laptop keluar dan mungkin dekat outstation sambil-sambil saya boleh buat assignment. Jadi sebenarnya pembahagian masa tu tak ada masalah. Dia lagi memudahkan bila kelas online ni, alhamdulillah. Ya, dan kita harapkan agar anda dipermudahkan segala urusannya. Mungkin secara rumusan sedikit boleh kita berikan harapan agar percaturan terbaru ini dan juga perjalanan karier anda semakin berkembang dan kita akan kembali dapat untuk terus memajukan lagi, merancakkan kembali industri hiburan, sebab AJL pun baru berlangsung. Sebelum ni mungkin ada harapan untuk awak juga beraksi di pentas AJL selepas ini, insya-Allah. Amin, insyaAllah. Saya setiap penyanyi tu memang ada tanam harapan. Mesti ada untuk masuk AJL. Jadi harapan saya untuk lagu ni insyaAllah dapat diterima baik oleh semua orang yang pendengar luar sana. Seperti mana Kepuraanmu telah diterima sangat baik. Hari ini telah meraih sebanyak 30 juta views di YouTube, alhamdulillah. Dan teruskan support karya-karya di Malaysia. InsyaAllah kita jaga kita, stay home, stay safe. Ya. Luqman, kalau ada yang bertanya sebenarnya, kalau nak melihat Luqman ni, apa reference-nya di dalam perjalanan karier? Maksudnya, bagaimana sebenarnya corak muzik yang Luqman ingin bawakan kepada peminat dan juga pendengar? Macam saya, kalau daripada segi nyanyian, mungkin saya minat Judika lah. Judika. Tapi dari segi pembawakan diri dan sebagainya, saya rasa saya ambil contoh terdekat rakan saya sendiri, Hakim Rusli. Yep. Okey, kita doakan semoga berjaya, Luqman. InsyaAllah, terima kasih banyak. Ya, selamat berjaya dengan pertaruhan terbaru Boneka Cinta. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami.
Kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia Luqman Faiz berkaitan dengan boneka cinta yang anda boleh dengarkan bermula pada jam 5 petang ini sebenarnya. Telah pun ditayangkan secara eksklusif bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kita dah berada di penghujung siaran. Tapi sebelum itu saya nak sapa kembali, kita keluarkan kembali Fariha On untuk bersama dengan saya kerana beliau bersiaran dari rumah sebenarnya. Ini mungkin antara pengisian dan penyantunan dari kami secara normal baru ni. Fariha. Ya. Saya hampir tertidur di sini. Jangan belum. Akan ada telur nak masak tu. Okey, esok hari ni kan saya teman awak. Jadi esok ada seorang lagi yang akan menemani awak kan dari rumah. Tapi mungkin isu ini yang kita akan beri perhatian esok adalah berkenaan dengan bagaimana program strategik memperkasa rakyat dan juga ekonomi ini. Kan ada 20 inisiatif kan, dan di antaranya tu akan diberikan tumpuan kepada mereka yang hilang pendapatan. Jadi difahamkan juga melalui pemerkasa ini ada 12 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan kepada 2.4 juta penerima yang mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, kehilangan pendapatan mereka ini. Jadi esok itu antara topiknya, Hanif. Ya. Awak kena sentiasa bersemangat sepanjang seminggu ni. Ya, betul. Saya akan mulakan hari saya dengan sarapan telur lah setiap pagi. Telur goreng sekarang. Dah dapat banyak tips dah tadi. Dan awak pun jangan lupa sarapan sebab kita nak kongsikan akan seperti biasa perjalanan Malaysia hari ini akan terus dikongsikan. Dan seperti yang dikatakan Fariha, esok ada lagi banyak perincian dan juga perkongsian. Fariha, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri di rumah. Baik, insyaAllah. Awak juga jaga diri. Mereka yang berada di mana-manalah, pejabat dan sebagainya kan, jaga dirilah ketika melakukan tugas kalian semua. Ya, betul, kerana kadar keberjangkitan masih lagi tinggi sebenarnya. Kes baru masih lagi 4 angka, tapi kita masih lagi berjuang dengan banyak juga kadar kesembuhan yang telah pun direkodkan. Fariha, kita jumpa nanti insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, itu dia Fariha bersama dengan saya menemani sepanjang 1 jam 30 minit ini di MHI. Kita berada di penghujung siaran MHI pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah dengan pelbagai perkongsian menarik. Saya Ani Miswan. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Cinta yang kau beriku penuh rasa, lelah, rindu juga bahagia. Lebur hatiku dengan kata-kata, dunia hancur punah retak sejuta. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terkakuku dalam kegelapan. Biar rasa ini membunuhku, biar rindu ini menghukumku. Apa juanganmu, dia tahu cintaku untuk bila di sampingmu. Simpan segalanya teguh agar jiwa tiada